TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM bagi slot sukses SPM 2022 Pejutan bersama saya Syafiqah Farahin dan saya akan menemani anda selama 1 jam pada hari ini. Baiklah, apa khabar murid-murid semua di rumah? Harapnya semua sihat-sihat saja dan ingat untuk sentiasa jaga diri anda ya. Baiklah, hari ini istimewa buat mata pelajaran biologi terutama bagi calon-calon SPM 2022 kerana kita akan beri fokus kepada kertas 1 dan juga kertas 2 bahagian A. Tapi sebelum kita memulakan, jom kita lihat siapakah guru kita pada hari ini. Baiklah, itulah dia guru kita pada hari ini yang akan mengajar kita mata pelajaran biologi dan ulang kaji sama-sama, iaitu Cikgu Rama. Hai Cikgu, salam sejahtera. Hai Fika, how are you? I'm good Cikgu dan sangat sihat hari ini dan Cikgu sangat manis orangnya. Oh, terima kasih. Sama-sama Cikgu. Tapi sebelum kita mulakan Cikgu, saya ingin memperkenalkan juga juru bahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya, Selangor. Hai Cikgu Lina. Selamat datang. Baiklah, terima kasih kerana berada bersama kami pada hari ini. Dan Cikgu Rama, sebenarnya hari ini apakah jenis penerangan ataupun soalan yang kita akan fokus untuk calon-calon SPM 2022 kita Cikgu? Okey, murid-murid SPM 2022. Okey, saya tahu anda sangat-sangat gemetar sekarang sedang menghadapi SPM ya. Okey, so jangan bimbang. Hari ini teacher akan memberikan anda dalam slot pecutan kita ni, kita akan memberi soalan-soalan berfokus untuk paper 1 dan paper 2. Okey Cikgu, baiklah sebelum kita tanpa melengahkan masa Cikgu, jom kita mulakan ulang kaji kita Cikgu. Okey, thanks Vika. Alright, okay. So, hari ini kita akan membuat soalan berfokus untuk kertas 1 dan kertas 2 ya. So, sebelum kita masuk kepada kertas 1 dan kertas 2, jom kita fokus kepada apa format ya sebagai ulang kaji dan juga untuk peringatan murid-murid di luar sana ya. So, format biologi kertas 1 SPM, kertas 1 ini terdiri daripada soalan aneka pilihan. 40 soalan objektif dan soalannya ialah aneka pilihan. Ramai murid-murid rasa ini adalah yang tersenang kerana dia mempunyai jawapan Fika. Ya, tapi sebenarnya tidak kerana soalan-soalan daripada kertas 1 ini adalah daripada pelbagai aras. Dia bukan aras senang sahaja, tapi dia ni terdiri daripada pelbagai aras ya. Okey, jumlah markah untuk soalan kertas 1 adalah 40 markah. Banyak juga Fika markahnya ya. Okey. So, untuk contoh, hari ini kita akan fokus sedikit untuk paper 1 ya. Okey, ini adalah satu contoh di mana soalannya dia mempunyai 4 pilihan. Okey, so sampel R diuji dengan larutan Benedict. Ini adalah daripada chapter 4, bab 4, tingkatan 4 ya. So, ia menghasilkan mendakan merah bata. Apakah R? So, ini adalah satu contoh di mana soalan objektif mempunyai 4 pilihan. So laktosa, sukrosa, glycogen dan selulosa. Okey. So ini pun juga merupakan satu soalan daripada menengah rendah Fika. Ingat, biologi, semua soalan sains daripada subjek sains ini sebenarnya adalah kesinambungan daripada menengah rendah. Banyak kali teacher pun sudah bagi tahu ya. So ini pun juga merupakan satu soalan daripada menengah rendah yang disambung dan mempunyai kesinambungan di chapter 4, bab 4 tingkatan 4 ya. So jawapannya adalah laktosa kerana hanya gula penurun sahaja yang akan memberikan result atau keputusan di mana dia akan memberi mendakan merah bata. Ya. Okey, soalan seterusnya. Ini merupakan soalan yang kompleks sedikit. Fika boleh nampak tak? Tadi dia hanya mempunyai 4 pilihan. Ya, Cikgu. Tetapi di sini dia mempunyai 4 pilihan ya. Tetapi dalam pilihan tu dia ada gabungan pula.
Okey. So inilah yang kita panggil sebagai soalan pelbagai aras, di mana murid-murid perlu memikirkan sedikit dalam pelbagai aras untuk mendapatkan jawapannya. Jawapannya tidaklah seterang-terangnya, mungkin memerlukan aras pemikiran dan pemahaman sedikit, ya. Alright. Raja di bawah menunjukkan aras hierarki organisma. Okey, hierarki organisma ini semua adalah dari bab biodiversity tingkatan 5 sebenarnya. Okey, yang manakah benar tentang P, Q, R dan S. So di sini kita telah memberi hierarki, and bukan semua hierarki itu kita telah labelkan. Dia telah dilabelkan P iaitu kingdom, kelas, Q kelas, R order dan spesies sahaja. Lain-lain kita tidak labelkan. So bermaksud murid-murid perlulah fokuskan pengetahuan dan kemahiran dan pemahaman mereka kepada 4 hierarki, bahagian di dalam hierarki ini, ya. Okey, kemudian nampak tak dia pilihan mereka ni mempunyai jawapan yang panjang-panjang. So ini yang akan menyebabkan murid terlalu macam mana, dia macam confused lah. Okey. So P mempunyai bilangan organisma terbanyak. Because P adalah kingdom, alam yang paling besar. So bermaksud ini adalah jawapan yang betul. Okey, organisma-organisma di Q berkongsi lebih banyak ciri sepunya. Apa maksud ciri sepunya? Ciri yang sama berbanding organisma-organisma di R. Okey, Q ini lebih besar daripada R. So bermaksud mereka punya kumpulan ini lebih besar. Q ini lebih besar kumpulannya, R adalah lebih kecil kumpulannya. So itu yang menyebabkan Q berkongsi ciri sepunya, lebih banyak ciri sepunya berbanding organisma R. Okey, R mempunyai bilangan spesies. Yang ini salah lah, kerana R ini ialah lebih kecil kumpulannya. So mereka berkongsi lebih banyak ciri sepunya berbanding Q, di mana dia mempunyai kumpulan yang lebih besar. Okey, contohnya macam dalam kelas kita kata, okey, siapa murid 5 kenanga, kan? Okey, so lepas tu dalam 5 kenanga tu siapakah prefect atau pengawas, lagi kecil. Dia jadi lebih kecil. So ciri-ciri sepunya tu lebih prominent atau lebih banyak di dalam R berbanding Q. So ini adalah pernyataan yang salah. Beginilah kita perlu menjawab soalan sebegini, kena baca dengan teliti dan tanda satu-satu. Okey, R mempunyai bilangan spesies yang lebih daripada P dan Q. Oh, tidak. Kerana R ini lebih kecil, bermaksud mereka punya kelompok ini adalah lebih kecil. Dalam pengawas itu kita ada juga badan tertinggi, betul? Ya, betul. So seperti itu. So yang ini pun adalah pernyataan yang salah, Fika. Okey, so organisma di dalam nombor 4, organisma di dalam S berupaya membiak sesama sendiri dan menghasilkan zuriat yang subur. Ya, itulah satu daripada definisi untuk spesies, Fika. So beginilah kita perlu menjawab soalan yang complicated sedikit. So ini mungkin merupakan jenis soalan yang anda akan jumpa di dalam SPM nanti. So perlu bersedia, ya. So dia gabungan yang kita pilih sekarang adalah nombor 1 dan nombor 4. So jawapan yang betul adalah D. Okey, ini ialah contoh untuk kertas 1 SPM, ya, Fika. Okey, kita akan pergi kepada format biologi kertas 2 pula. Kertas yang paling ditakuti, Fika. Kenapa? Kita akan tengok, Okey, bahagian A struktur tu mempunyai 60 markah, memberi markah 60. And semua soalan ni wajib dijawab, Fika. Kita mempunyai 8 soalan, and 8 soalan ni murid-murid tidak mempunyai pilihan. Okey, bahagian B ni adalah 20 markah, tapi mereka akan memberi pilihan. So relax sikit di sana, So kita pilih satu daripada 2 soalan yang diberikan. So murid mempunyai pilihan. Dia akan memberi markah 20 markah. Kemudian bahagian C pula, 20 markah adalah wajib dijawab. Ini pun sangat ditakuti oleh murid. Tapi jangan bimbang, kalau anda bersedia, semua akan menjadi lebih senang. Okey, jumlah markah kertas ini adalah 100 markah. Di sinilah pelajar rasa, murid-murid rasa sangat takut kerana kertas 2 ini membawa markah yang sangat-sangat besar. Okey. So, kita akan masuk kepada soalan pertama pilihan kita, soalan berfokus, Okey, Raja menunjukkan 3 kumpulan karbohidrat. Okey, so soalan yang teacher pilih untuk hari ini adalah daripada bab 4 tingkatan 4, Fika.
So ini adalah satu soalan. Apabila kita tengok soalan struktur ini, soalan ini akan dibina daripada aras yang rendah, kemudian dia akan pergi kepada aras yang lebih tinggi. Alright. So ini adalah aras pengetahuan di mana murid kena tahu apabila mereka nampak gambar-gambar raja di sana, mereka perlu tahu apakah monomer tersebut. Sekarang soalannya berbunyi begini. Kita hendak kumpulan karbohidrat. So kumpulan karbohidrat ada 3. So murid-murid perlu tahulah X ini adalah daripada kumpulan karbohidrat mana, Y daripada kumpulan karbohidrat mana, dan Z adalah dari kumpulan karbohidrat yang mana. Ini adalah soalan aras pengetahuan sebenarnya, Fika. So jawapannya ialah X adalah daripada monosakarida. Mono itu bermaksud satu. So apabila X, nampak tak, dia mempunyai satu saja, kan? So dia adalah monosakarida. Selalunya murid-murid selalu tanya satu kepada teacher, kalau saya salah ejaan, bagaimana teacher? Kan muridlah kita selalu juga, kan, kita manusia akan membuat salah juga. Jangan bimbang, kalau boleh buatlah yang betul, tapi kalau sudah beberapa perkataan atau terlebih perkataan ke ABC itu terlebih tu, jangan bimbanglah. Okey, so ini adalah monosakarida. Y adalah disakarida. Nampak dia ada 2? Kan? So bermaksud dia ni di bermaksud 2. Okey, polisakarida. Poly means banyak. So beginilah kita kena tahu nama-nama dia. Okey. Soalan yang seterusnya, gambar raja yang sama, stimulus yang sama, Y terdiri pada, satu daripada kesilapan murid-murid yang selalu mereka buat ialah mereka selalu tidak tengok label secara betul, Fika. So kalau dia kata Y, saya sarankan pelajar, murid-murid tengok betul-betul, kalau boleh tandakanlah Y itu apa, atau contenglah, ini kertas anda boleh conteng, jangan bimbang. So tolong kalau dia kata Y, pastikan apa yang di tempat anda tandakan Y itu, terbina daripada 2 unit monomer. And size dia tu sama, betul? Size kan? Sama. Size yang sama, gambar dia pun daripada monomer yang sama. Bermaksud di sinilah murid perlu faham, di mana mereka perlu tahu dia ni apabila 2 monomer yang sama, apakah jenis disakarida ini. Berikan satu contoh karbohidrat yang berlabel Y dan namakan monomer tersebut. So jawapannya adalah maltosa, kerana hanya maltosa terdiri daripada, nampak tak, glukosa dan glukosa sama. Kalau dia memberi monomer yang sedikit berlainan, so mungkin adalah laktosa atau sukrosa. Because itu pun merupakan disakarida. Tetapi di dalam gambar raja diberi ini, dua-dua monomer ini adalah sama, Fika. So bermaksud murid perlulah tahu bahawa yang ini adalah glukosa dan glukosa. So dia adalah aras yang tinggi sedikit. Soalan seterusnya. So raja menunjukkan, nampak tak, soalannya beransur menjadi sukar sebenarnya, kan? Tapi tidaklah sebegitu sukar kalau anda faham macam mana anda buat, raja menunjukkan 3 kumpulan karbohidrat, soalan yang sama. Z adalah polimer. So soalan pun dah start panjang dah. Tadi pendek, sekarang soalan sudah beransur menjadi panjang. Yang terbentuk melalui proses kondensasi. Ini semua adalah informasi-informasi atau tips-tips dalam soalan yang boleh murid gunakan sebagai panduan untuk menjawab soalan ni. Sebab itulah teacher selalu bagi tahu, kalau dapat soalan, baca soalan dengan betul, tolong gariskan seperti apa yang cikgu buat sekarang ni, supaya anda faham. Sering dijumpai di dalam haiwan. Penting ini sebenarnya perkataan yang sangat penting, Fika. Haiwan. Kerana polisakaride ini wujud di tumbuhan juga. Sebab itu teacher kata, tolong gariskan, baca soalan tu dengan teliti dan tolong gariskan. Jelaskan kepentingan Z. Dia nak kepentingan Z. Bermaksud dia bukan saja tanya apakah benda tu, apakah itu Z, tetapi jelaskan apa pentingnya. So nampak tak, dia ini merupakan aras pemikiran yang tinggi sedikit. Jawapannya adalah glycogen. Kita mempunyai 3 jenis polisakarida, murid-murid semua mesti tahu, sekarang dah tahu. Kita mempunyai selulosa, kita mempunyai kanji, dan kita mempunyai glycogen. Tetapi glycogen sahajalah yang wujud di dalam haiwan, Fika.
Ya, Sebab cikgu. itu teacher kata haiwan ini merupakan perkataan yang terpenting di dalam soalan ini. Kalau dia kata tumbuhan, bermaksud kita ada dua pilihan, kanji dan selulosa. Tapi dia sudah kata haiwan, bermaksud jawapan kita telah menjadi, kita panggil narrow down. Okey, kepada khusus kepada haiwan tu glycogen sahajalah. Kepentingannya ialah dia merupakan makanan simpanan, Fika. Alright, makanan simpanan, iaitu polisakarida di dalam sel haiwan. Ya. Okey, terangkan asimilasi di hati manusia di mana X ditukarkan kepada Z. Okey, ini merupakan satu lagi soalan yang aras tinggi, di mana daripada bab 4 kita sudah lompat pergi bab 9. Form 4 pula. Okey, asimilasi ialah bagaimana semua unit monomer-monomer yang nutrien telah dicernakan ni digunakan di dalam manusia, di dalam badan kita, ya. Okey, asimilasi. Anda perlu tahu ya apa perkataan asimilasi ini, ya. Okey, di hati manusia. Nampak tak, semua perkataan ini adalah sangat penting. Tolong murid-murid perlulah gariskan perkataan ini supaya boleh menjawab dengan betul. Ya, ditukarkan, X itu ditukarkan, di mana monomer itu ditukarkan kepada polisakarida, iaitu glycogen. So X berlebihan ditukarkan kepada Z oleh hormon insulin. Okey, di sini perkataan berlebihan ini sangat-sangat penting. Alright, so dia ini adalah perkataan yang sangat-sangat penting. Dia akan ditukarkan kepada glycogen oleh hormon insulin. Alright, kerana bukan semua X akan ditukarkan kepada glycogen sebenarnya. Hanya yang berlebihan sahaja yang akan ditukarkan kepada glycogen sebenarnya. Ya, so ini pun disebabkan oleh suatu hormon yang kita panggil sebagai hormon insulin. Itulah asimilasi yang berlaku di dalam hati manusia. Okey, cikgu. Baiklah, terima kasih. Itulah penerangan mengenai kertas 1 yang terdiri daripada soalan objektif dan juga kertas 2 yang terdiri daripada 8 soalan wajib jawab semua, ya, yang bernilai 60 markah. Jadi saya petik kembali pesanan Cikgu Rama sebentar tadi, baca soalan dengan teliti dan gariskan kata kunci atau kehendak soalan. Jadi sekarang ini kita akan berhenti berehat seketika dan kembali selepas ini di Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, calon-calon SPM 2022 semua, jom kita ulang kaji pecut sama-sama bersama Cikgu Rama pada hari ini bagi mata pelajaran biologi, dan kita fokus kepada kertas 1 dan juga kertas 2 bahagian A. Tapi kali ini kita akan fokus juga kepada soalan struktur, Cikgu. Dan adakah soalan struktur ni dia juga mempunyai aras yang akan menaik? Ya, sebenarnya begitulah soalan dibina untuk SPM kalau kita nampak. So dia daripada soalan yang senang, dia akan beransur menjadi aras pemikiran. Dia akan menggunakan aras pengetahuan, kemudian kefahaman, kemudian aras aplikasi dan seterusnya. Aras dia akan meningkat apabila nombor soalan itu meningkat, Fika. Okey, Cikgu, jom kita mulakan. Okey. So untuk segmen soalan berfokus kita yang seterusnya adalah daripada bab 8. Tingkatan 4. Okey. So Raja menunjukkan alveolus dan kapilari darah. Fika ingat lagi tak gambar Raja seperti ni? Pernah nampak? Cikgu, ingat lagi. nampak dalam buku teks ni. Because ini soalan ini bukan saja dari bab ini, bukan saja di menengah atas biologi, namun dia ada juga di tingkatan 3. Ya, alright. Okey, so soalannya berbunyi sebegini, ya. Namakan proses pertukaran gas. Okey, proses pertukaran. Fika tahu kan di alveolus dan kapilari darah adalah tempat di mana pertukaran gas berlaku. Sekarang kita perlu namakan proses pertukaran gas antara alveolus dan kapilari darah. Ini kerana soalan ini adalah soalan aras rendah, dia membawa 1 markah saja. Bermaksud aras pengetahuan. Okey. Okey, so proses pertukarannya adalah resapan ringkas. Okey. So yang ini adalah pengetahuan ini adalah daripada bab 3 tingkatan 4. Di mana kita belajar tentang apakah jenis pengangkutan aktif, pengangkutan pasif. Di sinilah yang asas biologi itu akan digunakan di sini. So bermaksud murid-murid perlu tahu bahawa proses pertukaran gas ini akan menggunakan resapan ringkas dan bukan resapan lain seperti osmosis atau resapan berbantu, tidak. So ini merupakan aras pengetahuan, aras yang terendah. Okey, kemudiannya soalan yang kedua adalah
Terangkan, nampak tak? Terangkan bermaksud sudah tinggi sedikit arasnya. Pertukaran gas respirasi antara alveolus dan kapilari darah. Okey, so di sini saya pernah nampak soalan ni memang teacher pilih kerana saya nampak murid-murid saya sebenarnya pun membuat banyak kesilapan dalam soalan sebegini. Fika tahu kan di dalam alveolus ini kita gas yang bertukar adalah oksigen dan karbon dioksida. Selalunya apa kesilapan yang murid buat ialah mereka akan kata oksigen lebih tinggi di alveolus berbanding karbon dioksida di alveolus. Tidak boleh. Anda perlu membandingkan gas yang sama di tempat yang berlainan. Ingat ya, murid-murid di sekalian, anda perlu membandingkan gas yang sama di tempat yang berlainan. Jangan bandingkan gas yang berbeza di tempat yang sama. Itu satu kesilapan murid yang selalu buat. Sebab itu teacher pilih soalan ni sebenarnya. Okey, cara menjawabnya adalah tekanan separuh oksigen lebih tinggi. Nampak tak? Lebih tinggi di alveolus. Gas yang sama, tempat yang berlainan. Kan? Okay. So jadi because ini merupakan resapan ringkas seperti soalan yang tadi tu, oksigen meresap dari alveolus ke kapilari darah. Begitulah darah terdioksigen menjadi beroksigen. Alright? So jangan lupa ya, apabila gas respirasi, murid-murid jangan ingat hanya oksigen sahaja. Karbon dioksida juga melakukan pertukaran di sana. Kerana soalan ini memberi 3 markah. So, anda perlu memberi penghormatan kepada karbon dioksida juga. Jangan lupa, tahu. So, tekanan separuh karbon dioksida adalah lebih tinggi di kapilari darah berbanding alveolus. Nampak tak? Gas yang sama di tempat yang berbeza. Bukan gas yang berbeza di tempat yang sama. Teknik yang sangat penting, perkara yang sangat penting teacher nak bagi tahu hari ini. Okey, so karbon dioksida akan meresap dari darah di kapilari ke dalam alveolus. Alright? Boleh Fika? Boleh cikgu. Boleh duduk SPM lah ni ya. Alright, okey, soalan seterusnya. Okey, inilah yang kita panggil sebagai soalan yang kita panggil sebagai soalan kebat, di mana setiap bahagian di fisiologi manusia kita telah masukkan satu elemen di mana isu kesihatan supaya kita boleh nampak kesinambungan apa yang kita belajar kepada kehidupan seharian. Kalau biologi selalunya adalah penyakit lah ya kan? Okey. So Raja menunjukkan alveolus normal dan alveolus pesakit emfisema. Okey, ada 2 jenis alveolus. Yang di sebelah sana tu adalah alveolus yang normal, manusia yang normal. Di sini pula adalah alveolus pesakit emfisema, alveolus yang rosaklah sebenarnya. Okey, terangkan mengapa pertukaran gas menjadi kurang efisien bagi pesakit yang menghidap penyakit emfisema. Alright? Kenapa dia menjadi sukar? Kenapa dia tak sama seperti alveolus di normal? Okey, ini kerana apabila pesakit yang menghidapi emfisema ni, alveolus mereka hilang kekenyalan. Apabila gas masuk, sebenarnya alveolus ini akan mengembang untuk to accommodate, I tak tahu macam mana cakap lah, accommodate the gas itu. Tapi apabila pesakit emfisema ni, alveolus mereka tu tidak boleh berkembang. Kerana dia dah hilang kekenyalannya. Ya, kerana saiznya bertambah. Alveolus kita ni sebenarnya seperti biji-biji anggur yang kecil. Apabila kita tiup belon tu, dia akan mengembang. Tapi apabila alveolus pesakit emfisema ni, mereka semua akan bergabung menjadi satu belon besar pula. Bukan lagi kecil-kecil. Macam berbengkak. Apabila saiz bertambah, jumlah luas permukaan pun akan bertambah Fika. So ini menyebabkan tidak banyak gas boleh merentasi alveolus ke dalam kapilari dan sebaliknya. Itu yang menyebabkan pesakit-pesakit emfisema ni selalu kurang oksigen, atau mereka menjadi lelah, mereka selalu letih kerana kurang oksigen. Kerana alveolus mereka ni telah rosak. Keadaan ini kita panggil sebagai emfisema. Bermaksud murid-murid perlu tahu ya, apa beza antara pesakit emfisema, alveolus pesakit emfisema dengan alveolus normal. Nampak tak? Kena tengok.
apabila pesakit alveolus normal ni dia terdiri daripada alveolus yang individual. Macam satu-satu, sebiji-sebiji. Kapilari pun boleh nampak. Ya, tetapi di dalam pesakit alveolar emphysema ni semua seperti seperti semua dah gabung. Sudah bergabung. So ini akan menyebabkan luas permukaan itu menjadi rendah. So pertukaran gas pun menjadi kurang. Okey? So anda perlu ingat, ini adalah satu soalan yang kita panggil sebagai soalan yang kebat, kerana dia melibatkan kehidupan seharian di mana melibatkan penyakit dan bagaimana apa yang sebenarnya menyebabkan isu tersebut. Okey, Cikgu Rama. Baiklah, itu antara contoh soalan berfokus ya Cikgu, dan melibatkan pelbagai teknik untuk menjawab. Contoh macam namakan dan juga terangkan ada beza untuk jawab soalan tersebut. Jadi sekarang ini Cikgu, kita akan berhenti berehat dan kembali selepas ini di Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah calon-calon SPM 2022, anda masih lagi bersama kami di slot ini, dan hari ini mata pelajaran kita biologi bersama Cikgu Rama. Dan Cikgu, untuk segmen kali ini tajuknya soalan struktur biodiversity dan kita fokus kepada tingkatan 5 ya Cikgu? Ya, tadi dua soalan itu adalah daripada tingkatan 4. Sekarang segmen seterusnya teacher mengambil satu soalan berfokus daripada tingkatan 5 pula. Okey Cikgu, jadi kerana ini rancangan pecut, jadi jom kita pecut. Ya, okey. So soalan yang teacher pilih adalah daripada bab biodiversity seperti yang Fika cakap. Dia ni adalah bab 8 lah. Ya. Okey. So soalan yang teacher pilih ada berbunyi sebegini. Raja menunjukkan 3 jenis organisma dari alam yang berlainan. So ini semua merupakan contoh-contoh organisma daripada alam-alam. Kita mempunyai 6 alam dan ini adalah 3 daripadanya. Ya. So di sini murid perlulah peka terhadap apakah jenis organisma ini dan apakah alam yang mereka duduki itu. Ya. Okey. Jangan bimbang, mereka akan memberi organisma yang anda tahu. Mereka tidak akan memberi organisma yang sangat di luar dunia. Tidak. Okay. Itu tidak adil lah pada calon ya. Okey, namakan alam organisma Q, R dan S. Okey, selalunya kesilapan murid Fika. Even murid saya pun di sekolah pun apa yang mereka buat ialah mereka cuai Fika. Itu yang kita sangat-sangat sedih. Tolonglah ya. Tolong apabila tengok dengan teliti, Q itu apa, R itu apa, S itu apa. Tolong gariskan, tolong tulis, tolong cek berkali-kali. Ya, jangan overconfident sangat ya. Okey, so jawapannya adalah Q adalah protista. So anda perlu tahu ya, anda perlu tahu mereka ni daripada kingdom mana. Okey, R adalah fungi. Okey, ramai juga murid-murid saya apabila saya memberi soalan yang sama pada murid saya, mereka jawab kulat. Okey. So bagi saya tidak terima kulat kerana kulat itu bukan nama yang khusus untuk alam itu. Itu adalah nama yang kita panggil layman term dalam bahasa hari-hari. Ya, fungi merupakan nama untuk alam dia. Sebab itu teacher pilih soalan yang ada kulat supaya teacher boleh ingatkan murid-murid di luar sana. Tolong jangan fikir selalu kita panggil ini ialah kulat, ini ialah cendawan. Tolong jangan tulis cendawan di sana. Ya, ini adalah nama alam. Ya. Okey, kemudian S adalah plante. Alright, bukan planta plante kita panggil. Okey. Alright, PLANTAE. So dia punya ini semua adalah terma. Ini yang selalu murid membuat kesalahan. Ya, apabila mereka tidak mengeja dengan betul. Ya, tetapi ini semua adalah terma. Apabila terma perlulah betul. Ya. Okey. The next one. Okey, raja menunjukkan samalah soalan yang samalah ya. Okey, nyatakan 2 ciri. Soalan ni masih merupakan soalan aras rendah lagi Fika kerana dia kata nyatakan. Nyatakan 2 ciri. Apabila 2 ciri dan memberi 2 markah, bermaksud ini masih lagi soalan aras rendah sebenarnya. 2 ciri organisma yang tergolong di alam yang sama. Alam yang sama seperti organisma Q. So bermaksud anda perlu tahu organisma Q ini daripada alam yang mana dan juga tahu apa ciri organisma di dalam alam itu. Okey, walaupun dia nyatakan sebenarnya dia sudah tertinggi sedikit. Okey, so ia merupakan nampak tak di sini kita mempunyai banyak terma.
Eukaryote. Semua ciri-ciri ni teacher ambil daripada buku teks kita saja, Fika. Anda boleh mendapat jawapan yang sama daripada buku teks. Okey, merupakan organisma eukaryote. So anda perlu tahu apa itu organisma eukaryote. Organisma eukaryote adalah organisma yang tidak mempunyai membran. Okey, yang mempunyai membran, tidak mempunyai membran adalah prokaryote. Eukaryote bermaksud dia mempunyai membran. Dia sudah level dia sudah tinggi sedikit daripada prokaryote. Okey, prokaryote adalah seperti bakteria dan eubacteria and so on. Okey, so ini adalah eukaryote, bermaksud nukleus mereka sudah bermembran dan organel mereka pun sudah bermembran. Tadi teacher nak letak saja eukaryote, lepas tu teacher tak puas hati kan, lupa nak cakap ke apa ke, teacher letak lagi kat bawah tu apa sebenarnya penjelasan untuk eukaryote tu sebenarnya. Okey, ia merupakan organisma unisel atau multisel. Okey, apa Fika ingat lagi tak apa tu maksudnya unisel? Unisel maksudnya satu sel je. Unit itu satu. Betul lah. Unit itu bermaksud dia mungkin wujud sebagai satu sel saja atau multisel. Mungkin dia ni banyak sel sedikit. Alright. Okey. Heterotrof atau autotrof. Ini semua merupakan terma-terma yang penting yang murid-murid perlu tahulah di dalam alam ini. Heterotrof. Apa maksud heterotrof? Heterotrof bermaksud mereka tidak boleh membina makanan sendiri. Mereka terpaksa makan daripada luar dan mereka mesti digest. Mereka mesti cernakannya untuk mendapatkan nutrien dia. Manakala kalau dia ini autotrof, okey, seperti Spirogyra and so on, mereka ini boleh membina makanan sendiri, fotosintetik. Tetapi mereka masih tidak. Kenapa? Okey, mungkin Fika tanya, kalau dia ni autotrof, kenapa dia tak masuk dalam kumpulan plante kan? Kenapa dia tak masuk dalam kumpulan itu? Kerana mereka ini tidak mempunyai organisasi yang kompleks. Sebab itulah mereka masih sangat-sangat ringkas. Hidup walaupun mereka boleh membuat fotosintesis, mereka masih merupakan organisma yang sangat-sangat ringkas, di mana mereka tidak menjalani pembezaan yang kompleks. Mereka tidak mempunyai tisu. Tisu ini adalah daripada sel-sel yang telah menjalani pembezaan. Mereka tiada tu. So mereka boleh menjalankan semua fungsi hidup. Semua fungsi hidup, 7 fungsi hidup mereka boleh jalankan tanpa tisu yang khusus. Sangat simple. Mereka ni sangat-sangat ringkas. Tetapi mereka bolehlah daripada golongan heterotrof atau autotrof. Sama ada mereka makan atau mereka perlu membuat makanan sendiri. Alright, okay. The next question. Ini soalan tinggi sedikit, okey? Mengapa organisma R dikelaskan ke dalam alam yang tersendiri dan tidak dikategorikan ke dalam organisma S? Soalannya sekarang dia kata kenapa dia masuk dalam R, alam dia sendiri. Walaupun dia macam tumbuhan juga kan, cendawan kan, ramai ingat cendawan tu macam tumbuhan. Tapi sebenarnya tidak. Kenapa? Kerana kenapa dia tak masuk tu? So murid perlu tahulah apa ciri dalam fungi tu yang menyebabkan dia tidak boleh dimasukkan ke dalam plant ini. Okey. So dinding kulat sel kulat diperbuat daripada, dalam English kita panggil chitin lah. Perkataan ini anda perlu tahu. Kerana dia tiada perkataan gantian yang lain. So perlu tahu. Okey. So terdiri daripada chitin dan bukannya selulosa. Di mana organisma R, all the plants ini, mereka mempunyai dinding yang diperbuat daripada selulosa. Kedua-duanya adalah unsur yang lain. Jenis yang lain. Okey, kulat bukan autotrof. Tumbuhan adalah autotrof kerana mereka selalu membuat fotosintesis. Kan? Perkataan yang sangat biasa kita guna. Tetapi kulat ini sebenarnya mereka tidak mempunyai klorofil. Sebab itu mereka bukan autotrof. And mereka ini selalunya adalah parasit atau saprofit. Bermaksud mereka tidak mempunyai sistem pencernaan di dalam badan mereka, Fika. Mereka perlu mencernakan di luar dan meresapnya ke dalam badan mereka. Itu yang mereka berkata di luar haifa dia. Okey, so mereka kalau ada benda yang mati,
kan mesti ada kulat sebagai pengurai. Mereka akan duduk di luar badan benda yang mati atau bangkai itu, and mereka akan merembeskan enzim, and lepas mereka digest, mereka cernakan, mereka akan tarik ke dalam badan mereka. Begitulah mereka hidup. Alright, okey. Itu sajalah untuk segmen ini. Itulah dia petikan soalan berstruktur dari bab 8 tingkatan 5 biodiversity. Dan cikgu, pentingnya sebenarnya ingat nama ataupun terma dalam tajuk ini kerana ini adalah antara contoh bab yang banyak menggunakan terma-terma tertentu. Jadi gunakan yang betul. Kalau kulat dinamakan sebagai alam yang betul, iaitu fungi. Okey cikgu, jom kita akan berhenti berehat dan kembali selepas ini di Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda masih lagi bersama kami di rancangan Didik TV KPM bagi slot Sukses SPM 2022 Pecutan. Dan segmen kali ini, Cikgu Rama, mata pelajaran kita biologi, kertas 1 dan juga kertas 2 bahagian A. Tapi segmen kali ini, apa yang kita akan belajar, Cikgu? Okey, segmen kali ini soalan berfokus yang teacher pilih adalah daripada bab 12 tingkatan 5. Okey. Alright, okey, bab 12 tingkatan 5 bertajuk variasi. Yang terakhir, Cikgu? Bukan. Dia ada satu lagi. Kita ada 13 bab di dalam tingkatan 5. Ini adalah bab yang kedua terakhir. Okey, Cikgu. Second last. Jom, Cikgu. Alright, okey. Raja menunjukkan karyotip individu yang mempunyai penyakit genetik yang disebabkan oleh mutasi. Mutasi adalah satu bahagian yang sangat-sangat penting di variasi kerana satu daripada faktor yang menyebabkan variasi adalah mutasi. Kita selalu ingat mutasi itu tak baik. Sebenarnya tidak. Mutasi itu adalah merupakan satu daripada ciri di mana dia menyebabkan organisma itu boleh evolve. Kan dia boleh evolve supaya dia boleh adapt, dia boleh kemandirian dia kepada alam sekitar yang sentiasa berubah sebenarnya. Okey, so kita masuk pada soalan. Nyatakan penyakit yang ditunjukkan di dalam raja. Okey, Fika. Soalan ini nampak macam kita bagi gambar raja saja. Bermaksud murid kena tahu daripada karyotip itu. Mereka mesti tahu bagaimana untuk mengenal pasti apa masalah karyotip itu. Okey, kalau kita Fika tengok semua karyotip nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, semua itu mempunyai hanya 2 kromosom, betul? Okey, betul. Okey, boleh tak Fika fokus kepada nombor 21? Kenapa dia ada 3? Ada 3 kromosom, Cikgu? Itulah dia. Itu yang murid-murid kena tengok. Okey, kalau dapat soalan sebegini, mereka memberi gambar raja, bermaksud anda mestilah scan. Scan dulu gambar raja itu. Kadang-kadang jawapannya terletak pada gambar raja itu. Okey. So, yang ini adalah nampak tak nombor 21 mempunyai 3 kromosom. Ini merupakan sindrom Down. So, soalan aras pengetahuan, tetapi dia memerlukan kemahiran yang tinggi juga, di mana anda perlu kenal pasti apakah masalah di karyotip itu. Selalunya karyotip yang normal itu apa yang perlu ada, dan kenapa yang ini lain sedikit daripada karyotip yang normal. Okey, soalan yang kedua, daripada stimulus yang sama juga, apakah jenis mutasi? Okey, di dalam mutasi ni kita ada 2 jenis mutasi sebenarnya. Mutasi kromosom dan mutasi gene. So di sini murid-murid perlu tahu, sindrom Down ini melibatkan perubahan nombor. Kerana nombor 21 sudah mempunyai 3 kromosom. Sepatutnya perlu ada 2 kromosom, betul? Sekarang dia sudah mempunyai 3 kromosom. Bermaksud bilangan kromosom tidak normal lagi, telah menjadi tambah 1. So apakah jenis mutasi? Adakah dia mutasi gen atau mutasi kromosom? Okey, jawapan dia adalah mutasi kromosom kerana bilangan. Okey, mutasi kromosom sama ada yang berbeza adalah struktur. Okey, struktur kromosom atau bilangan kromosom. So anda perlu tahu, struktur kromosom atau bilangan kromosom dia telah menjadi berbeza berbanding yang normal. Alright, di sini kerana bilangan dia telah bertambah, kita panggil dia sebagai mutasi kromosom. Okey, soalan yang seterusnya. Terangkan bagaimana mutasi kromosom boleh menyebabkan sindrom Down.
Teacher selalunya dalam soalan dia tidak akan memberi mutasi kromosom dalam soalan tu. Kerana kita untuk slide teacher bagilah jawapan mutasi kromosom di ni supaya kita tak perlu pergi kepada slide yang sebelum itulah boleh menyebabkan sindrom Down. Bermaksud di sini murid perlu terangkan bagaimana sindrom Down ini terjadi. Okey, semua jawapan ini adalah daripada buku teks sebenarnya. Okey, so dia melibatkan kegagalan nombor 21, kromosom nombor 21 untuk terpisah semasa meiosis. Di sinilah kita punya pengetahuan daripada asas biologi, iaitu chapter 6, mitosis meiosis kan. So di sinilah anda perlu gunakan pengetahuan itu untuk menjawab soalan ini. Okey. Semasa meiosis anafasa selalunya kromosom homolog akan berpisah atau kromosom beradik kembar akan berpisah. Tapi di sini apa berlaku? Mereka tidak berpisah. Mereka tidak berpisah. So situasi itu kita panggil sebagai tak disjungsi. Nampak pelik sikit. Ini adalah terma-terma dia. Anda perlu tahu. So tidak disjungsi. Non-disjunction. Kalau bahasa Inggeris kita panggil sebagai non-disjunction. And satu lagi masalah apabila soalan sebegini diberikan kepada murid saya ialah kita sudah bagi dia sebagai sindrom Down. Bermaksud masalahnya adalah di kromosom nombor 21. Apabila anda jawab, janganlah terlalu general. Kan? Cikgu akan kata, kenapa jawapan kamu tidak spesifik? Kerana soalan tu sudah terjurus kepada sindrom Down. So anda mesti bagi tahu di mana non-disjungsi itu berlaku. Ketidak-disjungsi itu berlaku di mana. Anda perlu tahu. So always kena bagi tahu kromosom nombor 21, kromosom nombor 21. Okey. So sebab dia tidak berpisah, keadaan ini akan menghasilkan gamet dengan dua salinan kromosom 21. Sebenarnya setiap gamet hanya perlu ada satu saja. Tetapi kerana dia tidak berpisah, mereka end up in the same tu. Nombor 21 sekarang teacher lukislah dekat sini kan, nombor 21 sekarang dia sudah mempunyai dua kromosom, sepatutnya satu saja. So apabila contohnya lah kan, ovum ini disenyawakan oleh satu sperma yang 21, dia mempunyai satu kromosom. Apabila dia tersenyawa, bermaksud sekarang kromosom nombor 21 mempunyai 3 lah pula kromosomnya. So selalunya saya rasa kan murid apabila diberi soalan, kadang-kadang idea mereka ada. Itu yang teacher boleh rasa, mereka idea mereka ada, tetapi mereka tidak tahu bagaimana hendak menulisnya. So ini semua memerlukan latihan. Dia tidak akan apabila anda baca, apabila anda kena tulis berkali-kali, jawab pelbagai soalan, baru anda boleh jawab soalan sebegini. Kadang-kadang idenya ada, apabila mereka tidak menggunakan terma yang betul, tidak menggunakan teknik yang betul, itu yang menyebabkan murid-murid ini tidak mendapat markah. Jawapan menjadi terlalu general, yang cikgu panggil tidak spesifik. Okey. So apabila gamet tersebut disenyawakan oleh gamet yang normal, zygote yang terhasil mempunyai 3 kromosom di nombor 21. So bilangan dia telah bertambah. Tapi advice teacher ingin ingatkan berkali-kali, apabila dia telah memberi sejenis penyakit, bukan penyakit ini saja Fika, kita ada Down syndrome, kita ada Klinefelter, kita ada syndrome Down, Klinefelter-Turner, ini semua adalah masalah sama juga. Tolong fokus apabila kalau soalan sebegini keluar, tolong fokus kepada penyakitnya. Jangan memberi jawapan yang terlalu umum. Kalau dia 21 lah. Kan fokus kepada itu. Okey. So next question. Ini adalah soalan kita yang terakhir Okey. So ini adalah satu jenis stimulus di mana tadi semua gambar kan Fika, kan? Ini adalah pernyataan. Soalan sebegini kan, saya rasa kalau saya bagi pada budak saya, murid saya sains alam syah kan, pelajar dia memang malas nak baca. Itulah dia nak tengok gambar je. Kalau gambar mereka, saya rasa sebagai cikgu kan, saya rasa mereka lebih
boleh fokus. Tapi pernyataan ni pun kita tidak boleh lari. Memang kadang-kadang kita ada juga pernyataan. Sebab itulah cikgu pilih soalan sebegini untuk memberi pendedahan, ya. Okey, pernyataan di bawah menerangkan pokok-pokok daripada spesies yang sama ditanam dalam dua plot yang berbeza. Kita ada dua plot berbeza, X dan Y. Tiada gambar aja, hanya pernyataan, ya, di sebuah ladang. So plot di Y ini semua pokok-pokoknya ditanam daripada kultur tisu. Ini kultur tisu ni adalah pengetahuan daripada bab 6. Fika mesti fikir, hey, tadi teacher kata bab 12. Kenapa teacher selalu lompat pergi form 4? Inilah biologi. Kadang-kadang asas yang kita belajar daripada form 4 itu juga kita akan bawa ke tingkatan 5 dan tingkatan fisiologi dan so on untuk sebagai because itu adalah asas. Ya, betul. Okey. So kultur tisu ni anda perlu tahulah kultur tisu itu apa, ya. So daripada yang sama. Ini dia, ini keyword dia ni. Ini yang paling penting, sama, mereka ni sama. Manakala pokok-pokok yang di plot Y pula ditanam daripada biji benih. So biji benih ini merupakan pembiakan seks, Fika. Okey, pembiakan seks selalunya akan memberi variasi. Okey, manakala kultur tisu tidak akan memberikan variasi. Alright, mungkin Fika tanya, kenapa cikgu nak kalau macam tu kenapa kita tak guna biji benih saja? Kerana kadang-kadang untuk komersial, untuk tujuan komersial ni kita nak spesies itu jugalah, kita tak nak spesies lain. Kita nak yang sama je. So apa yang mereka buat, mereka akan gunakan konsep kultur tisu supaya boleh memperbanyakkan spesies yang mereka inginkan itu. Okey, cikgu. Tapi masalahnya ladang, inilah situasi dia sekarang. Ladang itu dijangkiti suatu penyakit. Kan penyakit corona ke apa, saya pun tak tahulah kan. Penyakit yang mengakibatkan semua plot X itu mati. Walaupun dia itu special mana pun, semua mati, Vika. Kenapa? Alright. Ini disebabkan pokok-pokok dihasilkan melalui pengklonan. So mereka mempunyai ciri yang sama seperti induk. Kalau dia daripada yang asas yang sama, semua itu adalah yang sama. So itu menyebabkan mereka tiada variasi. Kalau dia tiada variasi, kalau ada satu penyakit, semua akan hilang. Because mereka tidak mempunyai daya tahan terhadap penyakit itu. Sebenarnya itu sebabnya teacher pilih soalan ni, kerana variasi itu adalah mutasi, itu semua merupakan satu daripada kemandirian. Kerana apabila kita mempunyai genetik yang berbeza, kita mempunyai variasi akan menyebabkan kita ni lebih adapted lah kepada environment. So klon itu mempunyai daya rintangan yang sama saja. So apabila ada satu penyakit baru, penyakit kan dia macam-macam, always ada yang benda-benda yang baru, berkembang yang baru. Apabila dia tu, mereka tidak berupaya untuk melawannya kerana mereka mempunyai genetik semua sama. Tetapi yang biji benih, kerana dia ini merupakan pembiakan seks, dia ini mempunyai variasi, Fika. Itu sebabnya dia boleh melawan. Bukan semua, tapi adalah beberapa yang mampu bertahan dalam situasi yang tidak diingini inilah. Ya. Beginilah cara untuk kita menjawab soalan ini. Sebenarnya pemahaman sangat-sangat penting. Satu lagi, apa yang teacher rasa mungkin murid-murid di sana untuk bio, ideanya ada, tapi mereka tidak tahu bagaimana hendak menulis. Semua ini akan it comes with practice. Okey, dia tak ada laluan pendek, no scenic road, no shortcut. Anda perlu latih diri buat banyak soalan sebegini, baru anda boleh tahu macam mana nak tulis. Betul, cikgu, saya setuju. Sebab cikgu sebutkan idea tu ada, tapi orang kurang faham teknik terbaik untuk menjawab, atau mereka menjawab secara cikgu. Umum. Okey, cikgu, boleh tak kita dapatkan sedikit rumusan ringkas daripada Cikgu Rama? Silakan. Alright, okey. So untuk kertas 2, okey, because yang ini adalah pecutan. Untuk kertas 2 ini, ingat, bukan saja anda perlu tahu konten. Konten tu sangat penting, kandungan. Bermaksud anda perlu ada pengetahuan, tetapi teknik juga adalah sangat-sangat penting. Okey, teknik semua bagaimana untuk menjawab soalan struktur, soalan esei telah teacher berikan dalam slot sukses yang sebelum ini. So saya harap murid-murid bolehlah, cikgu-cikgu pun tolonglah tekankan teknik ini, bukan sahaja pengetahuan, tetapi juga teknik-teknik ini untuk murid-murid kita, supaya mereka tahu bagaimana untuk menjawab soalan ini dengan untuk mendapat markah yang paling maksimum lah. Betul. Pengetahuan sahaja tak cukup, teknik
penting. Okey cikgu, betul. Saya setuju. Terima kasih Cikgu Rahmah kerana berkongsi ilmu dan juga teknik cara menjawab soalan secara fokus pada hari ini, dan tidak lupa juga kepada juru bahasa isyarat kita Cikgu Lina. Kepada anda yang terlepas hari ini, sesi ulang kaji hari ini boleh mengikuti laman sesawang YouTube kita Didik TV KPM. Baiklah, kepada semua calon-calon SPM 2022 bagi mata pelajaran biologi kertas 1 dan 2 bahagian A, saya ucapkan semoga anda cekal mengulang kaji dan mendapat skor yang cemerlang dalam SPM kelak. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syafiqah Farahin. Bye.